Dan bersama-sama saya orang-orang yang hebat di sekeliling saya, tentulah terdiri daripada penolong-penolong kanan saya dan barisan suportif di sekolah kita, PIBG dan juga JPN tentunya. Kemudian ICT fasilitis di sekolah kami memang digunakan secara maksima untuk kami. Dan Tuan Pengarah dah masuk tadi, the cleanest restroom hopefully. Kemudian kami juga ada asrama harian dan di sekolah kami juga salah satu yang istimewanya banyak mural yang masuk pertandingan dan kemudian apa yang harapan kami sebab kita dah ada lapang sasar memanah yang telah dibuat pada tahun lepas. Jadi kami mengharapkan kita boleh buat co-curriculum untuk berenang dan juga menunggang kuda bagi pelajar perempuan sebab dia boleh memantapkan stamina pelajar perempuan ni. Jadi itulah di antara harapan kami untuk sekolah dan pastinya superhero bagi sekolah kami adalah tokoh-tokoh Islam yang menjadi contoh idola kepada anak-anak pelajar kami, iaitu isteri Nabi Muhammad SAW dan juga anak-anak baginda Rasulullah SAW. Dan inilah yang menjadi pemangkin ataupun semangat kepada anak pelajar untuk bekerja keras mencontohi tokoh-tokoh Islam yang disebutkan ini, insya-Allah. Okay, jadi alhamdulillah atas taklimat Puan Pengetua tadi. Jadi alhamdulillah lah saya memang lihat sekolah ini berada dalam keadaan yang baik, yang terbaik. Cumanya memang kita perasan lah dia agak sesak. Kan, agak sesak dan dia tak ada fasiliti padang dan sebagainya. Sebab kita masuk pun kita tahu kereta kan, parking maksudnya agak terhad lah. Jadi itulah tadi Ustaz pun kata ada juga cadangan nak relocate kan sekolah ni. Tapi lah relocate ni dia banyak isu juga. Kan kadang-kadang tu kita rasa kita dapat fasiliti tapi bila kita masuk tempat baru tu ada perkara lain pula. Jadi antara yang tanah yang nak relocate tu disebabkan ada kilang padi, kilang beras. Jadi mungkin akan sedikit sebanyak mengganggu juga dengan habuk-habuk dan sebagainya. Jadi tak apalah, maksudnya kita akan cuba lihatlah. Tapi kalau di sini nak minta padang, ada ke lagi tanah? Memang kena relocate lah kalau Puan Mengetua nak padang dan sebagainya kan. Okey, cumanya kalau kita lihat di sini kadang-kadang tu mungkin pelajar perempuan ni dia agak limited lah sikit dia punya sukan tu. Jadi memang bagus lah kan, sebab tunjukkan tadi kuda, tunjukkan tadi renang, memang saya pun setuju sangat. Tapi yalah, dia melibatkan kos lah. Sebab bila ada kolam renang ni, dia bukan saja ada kolam, tapi kos maintenance dia tu. Bila ada kuda ni bukan boleh bagi makan nestem ya. Dia maintenance tu kan. Jadi maybe kita outsource lah benda-benda ni kan. Kita outsource, mungkin kita tak mampu nak buat di sekolah, tapi kita outsource. Contohnya boleh pergi komplek renang. Jadi pada masa tersebut digazetkan macam salun muslimah lah kan. Orang lain tak boleh masuk kan. Kalau seorang masuk, dia seorang tu je, dia ikut giliran. Jadi digazet pada masa-masa tertentu, maybe boleh bawa. Sebab saya tengok ada kemudahan bas. Macam kuda pun saya tak nampak lah. Kalau katakan kita nak bela kuda ni, orang yang jaga kuda ni gaji dia 2 kali ganda gaji saya. Apa dia panggil apa benda tau. Memang dia spesialis jaga kuda. Kan di Ipoh tu ada tempat jaga kuda. Jadi tak tahulah di Perlis ni di mana ada kuda betul Fahad. Macam di SMP Agama Arab. Dia ada sukan berkuda ni. Kita panggil konsultan yang buat aktiviti ni. Main ke sekolah setiap hari kita letakkanlah. Bawa kuda. Memang parent yang bawa kuda ke macam tu? Yalah, saya faham. Jadi macam di sekolah menengah integrasi Rawang pun sama juga. Depa sediakan tempat dan dia akan bawa kuda lah. Dan depa cuba juga nak bela kuda tu, tapi depa tak mampulah maintenance dia. So macam itulah, maksudnya kita kena berfikir bukan saja di luar kotak, tapi kena berfikir macam mana nak gunakan kotak tu. Apa sumber yang kita ada kan. Jadi kalau perlu outsource lah, itu yang terbaik lah. Macam padang tadi kan, saya nampak
mungkin tak perlulah lepas ni cikgu-cikgu pergi duk tonyoh lain cikgu perempuan tu kan. Kesian lah kan. Mungkin kita boleh apa, orang kata kerjasama yang JPN sedia ada, gunakan stadium ke apa ke kan. Jadi itulah itu saya kata kerjasama tu. Jadi mungkin kalau pihak puan yang pergi jumpa, dia tak memandang sangat. Orang Perak kata, saya ni ada lekat-lekat cakap Perak ke ni, dia tak memandang sangat. Tapi kalau saya antara pengarah dengan pengarah pergi jumpa, mungkin bolehlah, mungkin kita tanya berapa sekolah yang tak ada padang. Jadi tak guna stadium, jadi kita terus blok dalam masa seminggu tu penggunaan untuk 7 sekolah. Jadi pi lah masuk pakai kan. Dia pun tak perlu nak bawa keluar barang dia, simpan apa semua. Jadi mungkin kita boleh kurangkan kos di situlah dan kita boleh bayar secara pukal. Jadi itu benda-benda yang saya boleh jawab lah. Sebab kalau minta kuda ni memang tak mampu lah saya rasa. Tak ada lagi kot sekolah kerajaan Malaysia ni ada kuda kan. Swimming pool pun sekolah-sekolah yang premier, yang lama-lama ada kan. Tapi kalau ni ataupun sekolah sukan lah. Okey, baik Jadi bila kita lihat sekolah, apa nama penuhnya? SMK Agama Perempuan Alawiyah. Okey. Jadi kalau kita tengok ni, kita juga kena tengok masa depan lah anak-anak kita ni. Kalau orang luar macam saya ni, kan, ataupun macam mak saya pun, dia akan kata ni lah nanti ustazah-ustazah yang hebat, macam apa, ustazah apa yang duk bagi ceramah tu apa semua kan, yang hebat, dia nampak ustazah ya. Tapi saya kalau boleh, saya betul lah macam puan pengetua kata tadi, saya nak tengok budak sini macam bukan ustazah tapi macam Profesor Dr. Muhaya. Profesor Dr. Muhaya, dia adalah doktor mata yang terkenal. Pada masa yang sama, dia boleh juga menjadi seorang motivator yang boleh motivate orang menggunakan konsep ibadah itu. Jadi kita harap itulah kalau kita tanya apa yang kita nak wujudkan. Jangan kata kami nak lahirkan ustazah. Tidak jadi betul lah tu. Jadi saya alhamdulillah. Okey, cumanya bila kita nak melahirkan cendekiawan ataupun teknokrat yang macam itu dalam environment SMKA ni, maksudnya kita kena berani sedikit lah, bukannya berani banyak pun, berani sedikit untuk membuat perubahan-perubahan. Sebab dunia kita ni dah sangat banyak berubah kan. Dalam hadis ke apa, Nabi Muhammad pun kata ajarlah anak mengikut kesesuaian zamannya. Kan, jadi zaman Nabi dulu mungkin pakai pelepah kurma ya, sebab itu zaman dia. Okey, tapi zaman kita ni adalah kita tak dapat lari lah daripada nak saya lebih suka menggunakan perkataan nak meredesignkan, mereka bentuk semula co-curriculum kita. Jadi tentang mereka bentuk co-curriculum ni, kita jangan tunggu pihak atasan, arahan pihak atasan sebab arahan pihak atasan ni dia mungkin agak perlahan. Sebab dia nak melihat kepada keseluruhan sekolah. Tetapi macam sekolah agama ni, kita dah berada di satu, saya selalu guna kluster kayangan lah sekarang ni. Kan, kita dah kluster kayangan lah. Apa yang ada di sini. Jadi kita kalau duk tunggu arahan baru kita nak berubah, kita tidak peka, tidak sensitif kepada environment pembelajaran yang begitu cepat. Jadi kita akan ketinggalan dan mungkin satu hari nanti ada sekolah-sekolah lain juga akan mendahului kita. Tapi bukanlah saya nak katakan kita ni nak sangat bersaing dengan sekolah lain. Tapi kalau ada saingan yang sihat tu, apa salahnya? Ataupun menjadikan motivasi. Ataupun sekolah mana yang hebat. Contohnya di Melaka, Sharifah Rodiah. Sharifah Rodiah mungkin nampaknya lebih hebat daripada kita. Jadi kita nak menyaingi dia lah. Kan, tapi pada masa yang sama yang pentingnya kita sentiasa kena berubah lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Okey, jadi untuk itu antara benda yang pertama yang kita kena buat adalah kita kena cuba melihatlah cara-cara untuk mereka bentuk semula kurikulum. Antaranya apabila kita sebut mereka bentuk kurikulum ni, dia ada 3 perkara cikgu. 3 perkara. Yang pertama sekali, kita kena tengok silibus kita balik. Bagaimana silibus ini kita boleh integratekan dengan subjek-subjek yang lain. Contohnya mungkin pada satu masa kita letakkan sains dan sejarah itu kita integratekan dalam satu lesson. Tetapi dia masalah dia ini adalah yang dipanggilkan, kalau bahasa yang mudahnya, dulu kita makan ni macam masakan Cina. Dia hantar
nasi goreng dulu. Makan nasi goreng habis tu dia hantar ikan steam pula. Kita makan ikan steam. Dulu macam tu. Kita ikut bab 1, bab 2, bab 3. Tapi bila integrate curriculum ni maksudnya kita makan macam Melayu. Dalam satu pinggan kita tu kita ada nasi, sambal tomat, ikan kering, sayur kailan ke apa. Kita goi macam si kandang kan. Kita goi tu kita makan sekali. Jadi dalam tu integrationnya tak semestinya minggu pertama atau minggu kedua ajak bab 1, bab 2. Mungkin kita boleh ambil bab 7 dulu combine dengan bab 1. Itu yang saya maksudkan dengan redesign dan curriculum. Cumanya kita kena hati-hati sikit lah sebab kalau tersalah campur ni mungkin budak pun confuse, kita pun confuse. Tetapi itulah maksudnya cara nak meredesignkan curriculum sekarang. Dan juga kena hati-hati juga kalau kita ada peperiksaan selaras. Sebab bila peperiksaan selaras, dia akan bagi peperiksaan tu ikut bab. Jadi mungkin soalan yang keluar tu budak kita belum belajar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia melibatkan aspek pedagogi, strategi pengajaran dan pembelajaran. Jadi ini saya mohon jugalah supaya kita juga explore lah teknik-teknik pedagogi yang terkini, contohnya macam project based learning yang sangat bagus sebab dia melibatkan proses. Saya faham bila sekolah agama ni dia kebanyakannya sebab dia ada kaitan dengan Quran, jadi dia lebih berbentuk hafazan. Jadi tak salah hafazan tu, tapi kalau boleh bagi juga cara-cara yang lain sebab budak kita ni dia berbeza-beza dia punya jenis belajar dia. Ada orang saya cakap macam ni, dia boleh faham. Ada orang kena tunjuk slide dengan bercakap macam pengetua. Ada orang kalau budak yang jenis aktif sukan, dia tak boleh duduk sengap belajar kan. Sebab tu kalau kita tengok dalam pembelajaran kita ni, budak lelaki dia kurang baik lah keputusannya kalau nak bandingkan budak perempuan. Sebab budak lelaki ni dia lebih kinestetik. Kalau kita pergi ke sekolah-sekolah yang orang kata lebih banyak budak B40-nya, maka kita kena apply lah banyak kinestetik. Sebab budak B40 ni latar belakang keluarganya adalah pekerjaan dia menggunakan psikomotor. Dia mukul, dia tanam padi, dia toreh getah. Jadi anak-anak dia pun macam tu. Dia tak boleh duduk senyap ni. Dia kena bagi budak-budak tu bergerak dan sebagainya. Okey, itu untuk pedagogi. Jadi cubalah cari, dan pada saya antara pedagogi ni adalah PK21 yang paling penting sekali adalah aspek komunikasi lah. Komunikasi. Sebab ini adalah satu elemen yang sangat penting lah. Bezanya kita dengan robot sekarang ni adalah robot dia tak boleh berkomunikasi. Kan? Tetapi kita, kelebihan kita adalah berkomunikasi. Sebab zaman IR 4.0 ni adalah semua benda yang boleh diambil alih oleh robot akan diambil alih oleh robot nanti. Kita dah tak ada kerja lah. Seterusnya adalah aspek pentaksiran. Saya lihat aspek pentaksiran ni sebenarnya adalah perkara yang agak lemah lah di kalangan guru kita. Jadi cubalah kalau boleh menggunakan teknologi untuk membantu proses pentaksiran ni. Contohnya kalau kita biasa buat, kita bagi latihan, kita bagi kuis, kita bagi soalan. Tetapi dia tak boleh nak mentaksir semua. Dan analisa dia tu tidak menyeluruh. Tetapi kalau kita boleh gunakan sikit teknologi, bagi Quizy ke, bagi Kahoot ke apa ke, dia boleh teruslah analisa bahagian mana yang budak lemah, berapa persen dan sebagainya. Jadi refleksi kita dalam lesson plan kita tu lebih tepat lah. Macam sekarang kan, saya sampai sekarang banyak duk check cikgu-cikgu tu 80% mencapai objektif. Itu je. Tapi kita tanya dia macam mana dapat 80%, dia kata dia tanya soalan pada 5 orang budak. Macam mana 5 orang daripada 40 orang dalam kelas tu boleh dapat 80? Dia kata selalu saya tulis macam ni pengetua. Tak boleh lah kan. Kita kena tepat dan kita kena lihat kalau 80, apa yang kita kena buat untuk 20 lagi. Jadi kalau kita boleh buat benda ni dengan baik, sebenarnya lesson ni akan selesai dalam bilik darjah, di mana cikgu mengajar dengan yang berkualiti dan murid belajar dengan yang berkualiti. Jadi di luar-luar tu sebagai tambahan je. Jadi sekarang ni kita banyak buat kelas tambahan kan. Sebab kita tak boleh nak selesaikan benda tu dalam bilik darjah. Kan? Okey, dan kemudian tentang kemahiran ni. Jadi kemahiran ni dia banyak datang daripada aspek co-curriculum lah. Aspek co-curriculum. Tapi kalau tanya saya, sebenarnya sekarang ni dah tak ada lah co-curriculum ni. Dia semuanya ada curriculum. Sebab apa sahaja knowledge baru
apa sahaja kemahiran baru, apa sahaja kita panggil nilai baru yang budak-budak dapat, itu sebenarnya adalah kurikulum. Tetapi untuk memudahkan kan, tu dia asingkan. Tapi pada saya dia adalah kurikulum. Jadi untuk kurikulum ni saya minta aspek co-curriculum lah diberi penekanan. Okey, cumanya masalah kita di Malaysia ni, bila kita tanya tentang co-curriculum, dia akan cerita tentang pencapaian pelajar. Tak salah, memang hebat saya tengok kan, dapat pergi luar negara apa semua, budak kita pergi luar negara, mungkin inovasi, ada pergi ke Thailand apa semua, tak ada masalah, itu bagus. Tetapi kita kena fikir kokoh lah. Okey, kita kena lihat cikgu, berapa peratus budak kita yang dapat mewakili sekolah. Kan, kalau dapat, kita cek berapa peratus, dan yang selebihnya tu maksudnya kena buat program-program di dalam sekolah supaya mereka boleh sertai, terutamanya budak-budak lower form. Kan 1, 2, 3. Sini ada 1, 2, 3 ada? Tidak 1, 2, 3. Supaya di akhirnya kita dah bersedia dah untuk mencari bakat-bakat nak mewakili sekolah tadi. Kan? Jadi kena tengoklah berapa persen sebab ini yang kita panggilkan mass participation. Okey. Okey, dan seterusnya dari segi values jugalah. Values ni di sini semua budak duduk asrama kah? Berapa persen duduk asrama? 170 orang saja daripada sikit je lah berapa, tak sampai 20% kot. Okey, tapi itulah untuk nilai ni pula ialah kekuatan lah di sini sebab dia sekolah agama dan dia memeganglah kepada nilai-nilai keagamaan itu. Cuma kita kena faham dalam situasi sekarang ni banyak berlaku keretakan dalam institusi kekeluargaan, berlaku kekurangan dari segi kemahiran keibubapaan mendidik anak-anak mereka. Ini memang jelas. Kalau kita pergi ke Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita bersembang dengan lawyer-lawyer syariah tentang kes-kes perceraian dan sebagainya. Dulu dia kata orang berebut nak anak. Sekarang orang berebut tak mau anak. Bercerai, dua-dua tak mau jaga. Dia kata sangat teruk lah kita ni. Jadi mungkin juga ada di kalangan mereka-mereka ni, budak-budak macam ni keperluan dia tu kena sensitif lah. Jadi kaunselor kena sensitif sikit lah. Dan terutamanya masa PKP baru-baru ni sangat banyak keganasan rumah tangga berlaku. So we have to be very sensitive dan kita kena bantulah untuk mengisi lah sedikit sebanyak ruang yang kosong di dalam hati dia tu. Budak-budak sini saya percaya sebenarnya baik-baik semua, bagus-bagus semua, tapi disebabkan oleh kelompongan-kelompongan ini, maka mereka ni mungkin akan ada sedikit masalah-masalah lah, seperti prestasi akademik, mungkin masalah disiplin yang sikit-sikit. Jadi minta tolong cikgu-cikgu tengoklah dan kaunselor pun kena lebih sensitif lah. Okey, seterusnya saya nak juga maklumkan, jadi kita tak dapat nak elakkan lah untuk kita bercakap tentang futuristik, apa yang perlu kita bersedia untuk masa hadapan. Jadi kita rasa tugas kita sebagai cikgu ni dia secure lah, dia secure. Takkanlah orang tak main sekolah lepas ni. Kan, orang sentiasa akan datang sekolah untuk belajar. Tetapi kalau kita tengok masa PKP ni, sebenarnya kalau kita kaji betul-betul, kalau kita baca dalam jurnal-jurnal education, dia dah start dah. Parent dah mula yakin tentang homeschooling, tentang online learning, yang dia rasa dia tak perlu hantar anak dia pergi sekolah. Kalau orang tak hantar anak pergi sekolah, maka secara tak langsungnya cikgu akan, kita punya kerja ni akan semakin berkurang, semakin tak ada lah. Jadi masa tu dia tengok lah yang mana prestasi tak bagus tu, dia akan berhenti kan lah. Jadi kena tengok lah benda tu. Jadi that's why kita kena bersedia supaya kita ni sentiasa ada daya tarikan untuk ibu bapa menghantar anak dia ke sekolah. Selain daripada aspek socializing tu lah, untuk dia ni kan, kalau duduk di rumah ni mungkin anak dia kurang social sikit. Okey, saya akan bagi 5 benda untuk pulling factor ni lah. Tapi benda ni boleh dikembangkan lah dan boleh dibuat ataupun boleh di-adopt dan di-adapt. Diambil dan disesuaikan. Yang pertama sekali, sudah tiba masanya cikgu-cikgu mula membuat video-video pembelajaran secara online.
iaitu mereka ada YouTube channel mereka sendiri. Okey, saya selalu kata pada cikgu, kalau cikgu ada YouTube channel ni, kalau cikgu buat betul-betul, ini adalah salah satu side income yang sebenarnya cikgu boleh dapat dengan cara cikgu tak payah lagi buat side income buat kek batik lah, jual kan. Ambil tudung pandang besar lah, main jual kat kawan-kawan lah apa semua. Tak payah. Sebab side income ni dia sebenarnya kadang-kadang bahaya cikgu. Sebab disebabkan kita nak buat side income ni, kita terambil masa kerja kita tanpa kita ganti. Saya selalu nak gempak lepas saya cerita tentang titian Siratul Mustaqim lah. Saya kata disebabkan benda tu lah cikgu tak lepas titian Siratul Mustaqim tu tadi. Dan dia bukan boleh try 2-3 kali. Dia jatuh terus lah. Kan, bagi dia takut sikit kan. Tapi kalau kita buat YouTube channel ni, memang tu kerja kita. Anak murid kita pun tengok, anak murid luar pun tengok, dapat pahala lagi. Dan saya rasa dia tidak akan ada isu lah terambil masa kerja tu. Sebab kerja tu adalah kerja kita. Kan? Jadi, adakah cikgu-cikgu sini yang dah mula-mula dah buat green screen? Dia Alhamdulillah. Jadi saya sangat seronok. Semalam saya jumpa Cikgu Siti di sekolah derma. Kan? Okey. Kemudian cikgu yang infografik, cikgu yang boleh menukar bentuk-bentuk penulisan ini kepada bentuk-bentuk grafik yang lebih memudahkan pelajar untuk faham dan juga lebih memudahkan pelajar untuk mengingati fakta-fakta. Okey, kita juga melihat bahawa di zaman pelajar ni dia adalah zaman dia IoT, Internet of Things. Jadi saya juga ada mencadangkan supaya diperkenalkanlah coding system kepada para pelajar. Selalunya coding ni yang kita kaitkan adalah tentang robotik dan juga tentang drone. Tapi dua perkara ni agak mahal lah, dan antara benda yang terbaik adalah kita boleh buat gamification yang kita kaitkan dengan pembelajaran. Contohnya nak belajar cara nak buat haji kan. Jadi dia main game lah. Jadi bila dia main game tu dia lebih faham, dan yang lebih faham lagi orang yang create game tu. Tapi bukan mudah jugalah bila melibatkan coding system ni. Dan akhirnya kita juga mungkin melihat untuk kita buat perubahan daripada kita ada future classroom ataupun kita panggil digital classroom lah untuk pelajar-pelajar buat pembentangan dan sebagainya. Jadi itulah saya rasa perkara yang boleh saya cadangkan untuk penambahbaikan. Dan bukan semua sekolah yang saya pergi, Puan Mengetua, saya akan cakap benda ni. Kalau tanya Ustaz Mat, saya ada 3 level. Sekolah tahap kayangan ni, saya akan bercakap macam ni. Seri Indra ni, saya cakap macam ni. Tapi kalau saya pergi sekolah yang bukan level ni, saya akan cakap tentang level 2 ataupun level 3. Yang level 3 ni lebih kepada memberi motivasi lah. Sebab sekolah dia budak, tak boleh kehadiran rendah. Cikgu-cikgu tak mau beri kerjasama, kemudahan pun kurang. Jadi kita lebih memotivasikan dia. Jadi ayat saya lebih kurang kata tidak semua pengetua dilemparkan di bawah lampu neon yang penuh bercahaya. Ada sebahagian pengetua dilemparkan macam Mr. Bean, jatuh kelepuk kan, gelap keliling dia. Alhamdulillah lah puan pengetua kita dilemparkan ke dalam sekolah yang lampu neon penuh bercahaya. Adalah sikit-sikit kurang sana kurang sini kan, tapi secara umumnya berada dalam keadaan yang baik dan boleh dibangunkan menjadi sebuah sekolah yang lebih hebat. Jadi mungkin tuan-tuan, puan-puan tertanya lah, siapa pengarah ni tak tanya GPS sekolah ke apa semua? Kan tak tanya result berapa ke apa ni. Dia ni pelik ke kan? Selalu pengarah main-main belum apa-apa, GPS sekolah apa-apa. Kan? Saya tak mau tanya pasal saya percaya benda tu akan dapat ditingkatkan jika kita boleh memberikan satu environment yang sangat cantik untuk para pelajar dan cikgu kita. Automatik dia akan meningkat puan. Dan ini adalah berkaitan dengan indeks kegembiraan kita bekerja. Lebih gembira kita bekerja, maka saya percaya lebih tinggilah produktiviti kita. Kan tak payah nak cerita sangat. Kalau macam saya dulu, saya tak pernah pun cerita kata GPA berapa. Saya cakap ke budak-budak saya, okey budak sekolah sains, okey minimum saya kata mesti kurang-kurang 7A. 7A, kemudian ada 2 subjek boleh dapat B atau C. Minimum. Tapi kalau boleh straight A tu straight A lah. Dia senang, dia faham. Sebab ada setengah-setengah tu dia memang tak yakin lah. Contohnya MAT, dia memang tak yakin dapat A. Jadi kita bagi option. Dia kata okey, maksudnya saya kena cuba sekurang-kurangnya saya dapat C. Kan. Jadi
saya rasa kalau semua orang boleh capai 7A, 2C ke 1B, 1C tu, selalunya GPS akan bawah 2 lah. Jadi SBP ni dia target bawah 2 ya. Kalau dia atas bawah 2, dia akan masuk dalam kumpulan yang kena taruh lah. Kan. So kalau boleh lah kita tanya sikit berapa GPS last 263 okey lah. Okey lah pada saya sebab ambil 11 subjek. Ya. Okey, kalau boleh lah kan, cuba lawan dengan Syed Putra ke apa ke, supaya kita boleh ya. Macam Derma kan, dia sama dengan sekolah saya 2.08. Kira hebat lah, sangat hebat lah pada saya. Apa? Jadi saya itu sajalah yang saya nak sampaikan. Jadi tahniah kepada tim sekolah agama Alawiyah ni kerana sedang bergeraklah ke arah satu tahap yang memang kita impikan lah untuk anak-anak kita.